Okay, selamat petang kepada semua yang menghadiri sesi perbincangan kertas soalan sumatif 1 bahagian A hari ini. Okay, jadi cikgu tidak akan panjang lebar, cikgu just akan cuba mulakan untuk perbincangan hari ini. Okay, jadi dekat sini kita akan lihat kepada soalan pertama. Dalam urutan nombor di atas, nilai bagi X ialah. Okay, jadi apakah nilai bagi X? Kalau kita di sini kita tuliskan dia keluar. Okay. Negatif 21, negatif 19, S, negatif 9, negatif 1, 9. Okay, jadi di sini kita boleh nampak macam mana? Kita boleh nampak satu urutan yang kita akan nampaknya berlakunya adalah negatif 21 kepada negatif 9, ia tambah tambah 2. Lepas tu kita boleh nampak negatif 9 bagi negatif 1, dia tambah 8. Dia tambah 8. Okay, lepas tu negatif 1 bagi 9, dia tambah 10. Jadi di sini kita boleh nampaklah. Kita boleh nampak dia akan nampak macam satu urutan macam 2, 4, 6, 8, 10. Jadi ini adalah ada yang tengah-tengah cikgu bincangkan. Cikgu pernah, saya anggarkan ini adalah tambah 4. Ini adalah tambah 6. Jadi negatif 19 tambah 4 adalah negatif 15. Apabila negatif 15 tambah 6 adalah negatif 9. Jadi dekat sini kita boleh sangat jelaslah. S ini adalah rujuk kepada negatif 15. Jadi ini adalah cara kita, mula-mula kita tentukan pola dia dulu. Lepas tu kita baru tentukan nilai dia. Okay. Jadi ini adalah untuk soalan yang pertama. Okay, lepas tu, kalau tak ada masalah, cikgu akan teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okay, kalau ada masalah, kamu boleh terus tanya dengan cikgu. Okay, jadi kita lihat soalan yang kedua. Okay. Pola yang manakah tepat bagi ungkapan algebra 5n tolak 9 dengan keadaan n sama dengan 1, 2, 3 dan 4. Okay, jadi untuk soalan ini kita just selesaikan dia. Okay, macam mana selesaikan dia? Jika n sama dengan 1. Okay, jadi 5 darab 1 tolak 9. 5 darab 1, 5. Okay, tolak 9, negatif 4. Okay, jadi bila n sama dengan 2, jadi 5 darab 2 tolak 9. 5 darab 2 adalah 10. 10 tolak 9 adalah 1. Okay, n sama dengan 3. 5 darab 3 tolak 9. 5 darab 3, 15. Tolak 9 sama dengan 6. Okay, lepas tu n sama dengan 4. 5 darab dengan 4 tolak 9 sama 5 darab 4, 20. Tolak 9 sama dengan 11. Jadi kita boleh nampaklah jawapan adalah B. Negatif 4, 1, 6 dan 11. Jadi untuk soalan dalam jenis pola ini, cikgu harap kamu nampaklah pattern soalannya, kamu nampak daripada peperiksaan sebelum ni sampai hari ini. Memang dia agak-agak beberapa jenis ni, terutamanya dalam soalan objektif. Dalam soalan objektif. Okay. Jadi kalau tak ada masalah, cikgu akan go to the next. Okay. Soalan 3. Antara berikut yang manakah merupakan kembangan yang betul? Kita boleh nampak soalan A, B, C dia adalah jenis yang sama. Jadi saya kembangkan yang ini dululah. P tambah Q, P tolak Q.
Jadi dia sama dengan, jadi untuk soalan ini, cikgu pernah mentionkan dalam kelas, cikgu akan lukis macam ni. Okay. Ini adalah tempat yang saya akan darab lah. Saya akan darab. Okay, mula-mula, P darab P. Positif darab positif, positif. P darab P. P kuasa 2. Lepas tu P darab dengan negatif Q. P adalah positif, darab dengan negatif Q adalah negatif. Negatif P darab Q, P, Q. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kali kedua. Lepas tu kali ketiga, ini kali ketiga. Positif darab dengan positif, positif. Q darab P sama dengan PQ jugalah. Lepas tu yang keempat, ini yang keempat. Okay. Keempat ini adalah positif darab negatif, negatif. Q darab Q, Q kuasa 2. Dan kita boleh nampak bahawa yang ini negatif PQ tambah dengan PQ akan sama dengan lipat dan sama dengan kosong. Okay, jadi di sini hasilnya adalah P kuasa 2 tolak Q kuasa 2. Ada jawapan dia? Ada, soalan B. Kita nampak B adalah jawapan. Tapi mungkin kadang-kadang kita tidak akan putus asa. Kenapa? Cikgu, soalan D ni belum tunjukkan lagi. Mana kita tahu soalan B ni bukan jawapan yang betul. Jadi kita cuba juga untuk soalan B ni. Okay. P tolak Q kuasa 2 adalah sama dengan P tolak Q darab dengan P tolak Q. Yang ini pertama kamu mesti tahu, mesti ingat. Lepas tu, langkah yang sama kamu akan nampak lagi. Ini pertama, kedua, ini yang ketiga, yang keempat. Boleh pegang lah. Ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Okay, jadi saya darab. P darab P yang pertama ini, positif darab positif, positif. P darab P, P kuasa 2. Yang kedua, P positif darab negatif, negatif. P darab Q, P, Q. Lepas tu, yang ketiga, negatif darab dengan positif, negatif. Okay, PQ darab P, P, Q. Lepas tu yang keempat, negatif darab negatif, positif. Q darab Q, Q kuasa 2. Jadi kita boleh nampak jawapannya di sini adalah P kuasa 2. Okay. Lepas tu apabila kita settlekan yang tengah-tengah ini, tolak PQ tolak PQ adalah sama dengan tolak 2PQ tambah dengan Q kuasa 2. Jadi kita boleh nampak jawapan D bukan dia bukan yang betul punya lah, bukan kembang yang betul. Jadi soalan 3 jawapannya adalah B. Jadi untuk soalan 3 ini kena pastikan bahawa anda memang dapat melakukan hampir semua jenis kembangan dengan tepat. Jadi ini juga merupakan salah satu bahagian yang cikgu haraplah. Kalau bagi sesiapa yang belum lagi mahir, sila buat lebih banyak revision tentang kembangan ini. Jangan pandang ringan. Kenapa? Kerana banyak soalan kita akan menggunakan skill kembangan ini untuk menyelesaikan soalan. Okay? Jadi kalau tidak ada masalah, cikgu akan next kepada seterusnya. Okay, soalan 4. Senaraikan semua faktor sepunya bagi 2P dan 4PQ. Jadi untuk soalan ini, paling baik adalah kita senaraikan faktor bagi 2P dengan 4PQ dahulu. 2P ada 1 darab dengan 2P. Lepas tu ada 2 darab dengan P. Ada apa lagi? Tak ada lagi kan. Jadi ini merupakan kesemuaan dia lah. Ini adalah kesemuaan dia. Okay, lepas tu 4PQ ada 1 darab 4PQ. Ada 2 darab 2PQ. Ada 4 darab PQ. Ada apa lagi? Ada P darab 4Q.
ada 2P darab dengan 2Q, ada 4P darab dengan Q. Jadi ini adalah faktor. Macam mana kita boleh pastikan kita dapat senaraikan semua faktor? Jadi bahagian ini kamu mesti balik ulang kaji tentang kefaktoran di kelas. Kalau kamu tidak dapat cari latihan tu, sila minta dengan cikgu. Cikgu boleh sediakan untuk kamu supaya boleh melatih kamu macam mana dapat mencari semua faktor, terutama yang melibatkan yang nombor unknown ni. Okay. Jadi di sini kita cuba bulatkan mana yang sama. 1, 2, P dengan 2P. Jadi kita boleh nampak jawapannya adalah B. Jawapannya adalah B. Okay. Okay. Apa maksudnya sepunya? Sama. Okay. Mempunyai faktor yang sama. Jadi yang ini sangat penting. Kamu mesti tahu tentang istilah sepunya. Okay. Jadi kalau tak ada masalah, cikgu go to the next. Okay, soalan 5. Soalan 5. Diberi A sama dengan 8 dan B sama dengan 2. Hitungkan nilai C. Okay, jadi saya gantikan C sama dengan A adalah 8 kuasa 2 tolak B adalah 2 kuasa 2. Jadi untuk soalan ini, ibu memang galakkan kamu keluarkan kalkulator kamu. Bila kamu keluarkan kalkulator kamu just masukkan seperti apa yang ditulis. Pasal 2. Jadi sama dengan 60. Jadi jawapannya B. Jadi di sini cikgu memang sangat menggalakkan kamu belajar menggunakan kalkulator anda. Belajar menggunakan kalkulator anda. Okay. Jadi, kalau tak ada masalah, cikgu go to the next. Okay, soalan 6. Liza berumur K tahun dan adiknya berumur 4 tahun lebih muda daripadanya. Jumlah umur mereka adalah L. Antara rumus algebra yang mana mewakili situasi ini? Jadi mula-mula saya tulis dululah Liza. Umurnya adalah K tahun. K tahun. Adiknya adalah 4 tahun lebih muda daripada dia. Jadi adalah K tolak 4. Jadi jumlah umur mereka adalah L. Bermaksudnya jumlah umur mereka adalah sama dengan umur Liza tambah dengan umur adik. Okay. Jadi jumlah umur mereka adalah L. Umur Liza adalah K. Umur adiknya adalah K tolak 4. Jadi bila tambah darab dengan kurungan ini, memang dia tidak ada ubah apa-apa lah. Jadi L sama dengan K tambah positif K. Positif negatif 4. Jadi sama dengan L sama dengan 2K tolak 4. Jadi di sini kita boleh nampaklah jawapannya adalah D. Jawapannya adalah D. Sangat mudah sekali. Cikgu rasanya soalan ni sangat mudah sekali lah. Sebenarnya kamu semua boleh buat. Mungkin adalah kamu tak terfikir lah. Jadi cikgu memang haraplah bila kamu baca soalan, sila baca dengan teliti dan cuba fikirkan penyelesaian dia. Okay.
Kalau tak ada masalah, cikgu go to the next. Soalan 7. Raja 1 menunjukkan sebuah poligon. Cari jumlah sudut pendalaman bagi poligon di bawah. Jadi untuk soalan ini macam mana? Dia nak cari jumlah. Dia nak cari jumlah sudut pendalaman. Okay, jadi cari jumlah sudut pendalaman. Rumusnya adalah N tolak 2 darab 180. Apa itu N? N ini adalah bilang T. Jadi di sini ada berapa sisi? Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini ada 7 sisi. Jadi N sama dengan 7. Okey, jadi 7 tolak 2 darab 180 darjah. Sama dengan 5 darab 180 darjah. Jadi di sini just guna kalkulator. 5 darab 180 sama dengan 900 darjah. 900 darjah. Jadi jawapannya adalah D. Okey? Jawapannya adalah D. Okay, jadi kita go to the next. Soalan 8. Raja 2 di bawah menunjukkan sebuah pentagon sekata PQRST. Cari nilai X pentagon PQRST. Jadi kita perlu carikan nilai inilah adalah berapa. Jadi ini adalah satu pentagon sekata. Bermaksudnya sisi ini semua adalah sama. Sisi ini semuanya adalah sama. Jadi kalau kamu boleh nampak, PQT ni adalah satu segitiga sama kaki. Dia adalah satu segitiga sama kaki. Jadi cikgu di sini cikgu cuba lukiskan ya. Okay. Dia adalah satu segitiga sama kaki. Okay. Jadi cikgu labelkan dia. Ini P, ini Q, ini T. Jadi S adalah nilai yang dia nak cari. Jadi oleh kerana ini adalah segitiga sama kaki, jadi kita boleh pastinya yang ini juga adalah X. Sekarang apa yang kita perlu cari? Kita perlu cari apakah sudut ini. Jadi macam mana nak cari sudut PQ ini? Jadi sudut PQ ini adalah kita gunakan rumus tadi. N tolak 2 darab dengan 180. N di sini ada 5 sisi. Tolak 2 darab 180 bahagi dengan 5 sisi. Jadi ini adalah rumus bagi mencari sudut pendalaman bagi poligon sekata. Jadi sekarang kita keluarkan kalkulator. 5 tolak 2 darab 180 darjah. Okay. Ini memang tak betul lah. Okay, sorry. Kalau kita nak terus tekankan seperti yang cikgu tulis ni, kita kena tekan pecahan dulu lah. Kalau untuk kalkulator jenis ni kalau untuk kalkulator yang kebanyakan kamu guna itu, kamu masih boleh tanya lagi dengan cikgu macam mana tekankan kalkulator anda. Okay. 5 tolak 2 darab dengan 180 darjah bahagi dengan 5. Jawapannya adalah Jawapannya adalah 108. Jadi di sini kita boleh nampak di sini adalah 108 darjah.
Ini adalah 108 darjah. Jadi, macam mana nak cari S? Jadi di sini kita tahu bahawa hasil tambah sudut pendalaman bagi segitiga adalah 180 darjah. Jadi, kita tahu bahawa S tambah dengan 108 darjah sama dengan 180 darjah. Jadi, di sini, cikgu tulislah 180 darjah ini adalah hasil tambah sudut pendalaman segitiga. Ini kamu mesti ingat. Kalau nak cari pun boleh. Kenapa? 3 segitiga kan? 3 sisi. 3 tolak 1, 3 tolak 2, 1. 1 darab 180, 180. Sama juga. Jadi, S kuasa 2 sama dengan 180 darjah tolak 108. Bukan. S tambah S bukan S kuasa 2. Sorry. Adalah 2S. S tambah S adalah 2S. Itu yang salah. Jadi S sama dengan, ini tolak adalah 72 darjah bahagi dengan 2. S adalah sama dengan 36 darjah. Kamu boleh gunakan kalkulator. Jadi jawapan adalah B. Jawapan adalah 36 darjah. Boleh ya? Kalau ada masalah, sila tanya. Kalau tiada, kita teruskan. Soalan 9. Raja 3 menunjukkan sebuah sisi. Raja 3 menunjukkan sebuah sisi 4. Sebuah sisi 4 A, B, C, D. Dan cari nilai X. Jadi di sini, ini adalah 4 sisi kan? Jadi hasil tambah sudut pendalaman. Hasil tambah sudut pendalaman dekat sini adalah sama dengan 4 tolak 2 darab dengan 180 darjah. Jadi sama dengan 2 darab 180 darjah sama dengan 360 darjah. Sekarang kita sudah tahu hasil tambah sudut pendalaman bagi 4 sisi ini. Lepas tu, yang ini adalah apa? Ini adalah 90 darjah. Kan kamu nampak satu segi 4 dekat sana kan? Jadi untuk mencarikan nilai S, S tambah dengan 130 darjah, tambah dengan 74 darjah, tambah dengan 90 darjah sama dengan 360 darjah. Inilah dia. Semua sudut ini tambah kena sama dengan hasil tambah sudut pendalaman bagi segi sisi 4. Jadi sekarang X tambah. Jadi 130 darjah. Jadi besarkan sikit lah. 130 darjah tambah 74 tambah 90 sama dengan 294 darjah sama dengan 360 darjah. Jadi S sama dengan 360 darjah tolak 294 darjah. Jadi 360 darjah tolak dengan 194. Jadi sama dengan 66 darjah. Jadi kita boleh nampak di sini jawapannya
66 darjah. Okay, jawapannya adalah B. Jawapannya adalah B. Okey? Jadi untuk soalan 9 first, ini adalah 4 sisi. Jadi first kita cari hasil tambah sudut pendalaman dulu. 360 darjah. Lepas tu semua sudut itu ditambah itu dia akan sama dengan 360 darjah. Iaitu S tambah dengan 130 darjah. Tambah dengan 74 darjah. Tambah dengan 90 darjah adalah sama dengan 360. Yang selepas tu semua adalah penyelesaian algebra yang kamu telah belajar selama ini. Okay? Jadi, kalau tidak ada masalah, kita akan proceed kepada soalan 10. Diberi, soalan 10. Diberi diameter bagi sebuah bulatan ialah 14 cm. Hitungkan luas bulatan dalam sentimeter. Okay, luas bulatan. Rumusnya pi J kuasa 2. Okay, di sini dia bagi kita diameter sama dengan 14 cm. Jadi kita perlu cari jari, iaitu J sama dengan 14 bahagi 2 sama dengan 7 cm. Lepas tu soalan suruh kita guna pi sama dengan 22/7. Jadi 22/7 darab dengan J adalah 7 kuasa 2. Jadi di sini kita gunakan kalkulator untuk settlekan dia lah. Soalan 22/7 darab dengan 7 kuasa 2. Okay, jadi kita boleh nampak jawapannya adalah 154 cm persegi. Inilah jawapan akhirnya. Jawapannya adalah okay. Jadi dekat sini masalahnya adalah first dia bagi kita diameter. Lepas tu kita mesti cari dalam jari 7 cm baru kita ganti masuk ke dalam sini. Lepas tu pi dia telah bagi adalah 22/7. Jadi kita masuk, kita ganti, kita settlekan, selesaikan dia. Jawapannya sama dengan 154 cm persegi. Okay? Jadi cikgu akan proceed. Soalan 11. Diberi luas sebuah segi 4 tepat ialah 960 cm persegi dan lebarnya adalah 24 cm. Jadi berapa perimeter? Jadi sekarang ini adalah soalan segi 4 tepat. Jadi mula-mula cikgu cuba lukis satu segi 4 tepat dulu. Ini adalah segi 4 tepat. Segi 4 tepat dengan luasnya adalah 960 cm persegi. Lepas tu lebarnya dia kata 24 cm. Jadi panjangnya kita tidak tahu. Jadi kita perlu cari panjangnya supaya kita dapat cari perimeter nanti. Jadi macam mana? Jadi luas, kita tahu bahawa luas sama dengan panjang darab lebar. Luas adalah 960, panjang adalah P kita tidak tahu. Lepas tu lebar adalah 24. Okay, jadi P sama dengan 960 bahagi dengan 24. Jadi P sama dengan, jadi untuk soalan ini kita (960) bahagi dengan 24. Jadi sama dengan 40. Jadi kita telah tahu bahawa dia adalah 40. Jadi sekarang perimeter sama dengan P adalah 40. 40 tambah 24 tambah 40 tambah 24. Tahu kenapa macam ni ya? Kerana perimeter adalah tambah semua sisinya. Tambah semua sisinya. Okay.
sama dengan 128 cm. Jawapannya B. Jadi ini kita kena step by step lah. Mula-mula kita gunakan konsep ni untuk cari nilai P dulu. Lepas tu baru langkah kedua kita cari perimeter. Baru langkah kedua kita cari perimeter. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Soalan 12. Garis lurus yang menghubungkan pusat bulatan dengan sebarang titik pada lilitan bulatan ialah apa? Garis lurus yang menghubungi pusat. Menghubungi pusat. Pusat bulatan. Garis yang menghubungi. Kalau ini pusat, garis yang menghubungi. Garis yang menghubungi. Dengan sebarang titik pada lilitan. Nampak? Ini adalah apa? Sangat jelas sudah kan? Ini adalah jejari. Jejari. Okey? Okey, jadi kita pergi kepada soalan seterusnya. Dalam Raja 4, semua garis ialah garis lurus. Cari nilai X. Semua garis ialah garis lurus. Cari nilai X. Jadi kita boleh nampaklah. Di sini dia adalah macam satu bulatan kan. Satu bulatan sama dengan 360 darjah. Jadi kita tambahlah. 2S tambah S tambah 110 darjah tambah 40 darjah tambah ini adalah 90 darjah. Ini adalah 90 darjah. Sama dengan 360 darjah. Jadi 3S tambah 110 tambah 90 adalah 200. 200 tambah 4 adalah 240 sama dengan 360 darjah. Okey. Jadi di sini kita boleh nampak. Okey. Kita pindahkan dia saja kan. Jadi 360 darjah tolak dengan 240 darjah. So, S sama dengan 300 tolak 360 darjah tolak 240 sama dengan 120 darjah. 3 pindah pergi sana bahagi S sama dengan 40 darjah. Jawapannya B. Jadi ingat, cikgu kan ada banyak kali ingatkan kamu sudut. 3 jenis sudut kamu mesti ingat. 90 darjah, 180 darjah dan satu bulatan adalah 360 darjah. Tak apa, Elvin. Yang depan tu tak sempat, kamu boleh lihat dalam YouTube nanti. Okay? Jadi untuk soalan 13, inilah cara penyelesaian. Ingat, 360 darjah adalah satu bulatan. Okay? Jadi kalau tak ada masalah, kita akan proceed kepada soalan seterusnya. Soalan 14. 5T diberi 5T sama dengan negatif 2W tambah 1. Ungkapkan W sebagai perkara rumus. Sebagai perkara rumus iaitu W sama dengan Jadi kita mula. Okay. 5 I sama dengan negatif 2W tambah 1. Mula-mula kerana saya nampak di sini adalah negatif kan. Di sini adalah negatif. Jadi saya akan pindah di ke depan. 2 per W sama dengan 1. 5Q pindah ke belakang tolak 5Q. Okey. Lepas tu macam mana? 2 sama dengan 1 tolak 5Q
seluruh ini darat dengan W kan? Kerana W pindah pergi sana kan? Lepas tu 1 tolak 5T pindah, dia akan jadi 2 bahagi dengan 1 tolak 5 sama dengan W. Okey. Jadi bila anda lihat macam ni, cikgu, macam tidak ada jawapan saja. Macam tidak ada jawapan saja. Kenapa? Jadi sebenarnya langkah cikgu tidak ada salah. Just jawapannya dia nak spesifik macam ni. Jadi dia nak spesifik macam ni. Jadi macam mana saya boleh dapatkan jawapan yang sebegini? Sebenarnya satu langkah jenis langkah lagi lah. Okey. Cikgu mulakan lagi 5T sama dengan negatif 2W tambah 1. Mula-mula 5T tolak 1 sama dengan negatif 2 per W. Lepas tu macam mana? Okey. 5T tolak 1 darab W sama dengan negatif 2. Okey. So, W sama dengan negatif 2 per 5T tolak 1. Jadi kalau kita lihatlah jawapan yang paling relevan, macam ni lah kan. 5T tolak 1. Jawapan yang paling relevan adalah jawapannya adalah A. Okay. Jadi kelas, kalau kamu nak tanya, cikgu, bermaksudnya ini salahkah? Tak, ini juga betul. Ini juga betul. Just hanya bahagian negatifnya yang dia tidak sama. Macam mana kata negatifnya tak sama? Kalau kamu lihat, negatif 2 per 5T tolak 1. Kalau saya gantikan yang masuk macam ni. 2 per negatif 5T tolak 1. Saya darabkan negatif ke dalam. 2 per negatif 5T tambah 1. Negatif, positif, negatif. Negatif, negatif, positif. Jadi bila saya susun kembali yang bawah ini, kamu akan nampak 2 per 1 tolak 5T. Inilah yang kamu nampak. Dia adalah sama kelas. That's why dia macam berubah saja dekat sini kelas. Jadi untuk soalan ini sebenarnya adalah lihat kepada berapa mahir kamu buat pertukaran tentang algebra kelas. Jadi that's why cikgu selalu ingat mesti buat ulang kaji. Kalau kamu buat ulang kaji tetap bahagian ini kan, kamu mesti kena ada pengalaman yang banyak. Jadi kamu mesti banyak buat latihan lah. Kamu kena cuba. Baru kamu akan nampak dengan lebih jelas. Apabila kamu nampak dengan lebih jelas, kamu faham. Kamu akan lebih faham. Okay? Boleh ya? Jadi kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Kalau ada masalah boleh tanya lagi ya. Soalan 15. Diberi set P iaitu 4, 6, 7. Set Q 3, 6, 5, 7. Dan set A adalah 4, 5, 7. Jadi yang mana berikut adalah benar? Dia katakan P adalah subset kepada Q. Kamu tengok P. Adakah 4, 6, 7 ada dalam Q? Tidak. 6 tidak ada dalam Q kan? Jadi jawapan A salah. Lepas tu soalan jawapan B tu. Q adalah subset kepada P. Q subset kepada P pun tak mungkin. Kenapa? Kerana 3 dengan 5 tidak ada kan? Lepas tu, adakah A adalah subset kepada P? Bukan juga. Kenapa? Kerana A ada 5, P adalah 6. Jadi bukan. Lepas tu dia kata soalan D, jawapan D, ada A adalah subset kepada Q? Ya. Kenapa? 4, 5, 7 ada dalam Q. Jadi jawapannya adalah D. Jadi dekat sini, kamu mesti sangat jelas apa maksud bagi simbol ini. Simbol ini maksudnya adalah
subset kepada. Apa itu subset? Sila baca kembali. Cuba baca kembali dalam tingkatan 1 apa itu subset. Kalau kamu nak tahu dengan lebih lanjutnya, sila PM dengan cikgu. Cikgu akan mungkin cropkan lah apa yang kamu telah belajar dalam tingkatan 1 send kepada kamu lah. Kalau tidak, sila rujuk kepada buku teks digital tingkatan 1. Kalau tidak ada, sila minta dengan cikgu juga. Jadi, soalan seterusnya, soalan 16. Lilitan dalam sentimeter bagi sebuah bulatan dengan jejari 4 sentimeter. Jadi, apa rumus bagi lilitan? Sama dengan 2 pi J. 2 pi J. Kalau kamu lihat dekat sini, kamu nampak semua ada pi kan? Jadi pi ni kita tak perlu darab dengan 22/7 lah. Jadi kita just tinggalkan 2 darab pi darab J. J adalah 4. 2 darab 4, 8. 8 pi. Jadi ini adalah jawapan akhirnya. Sebenarnya soalan 16 sangat mudah. Sangat mudah saja. 8 pi saja. 2 darab 4, 8. Kamu anggap pi itu macam ABC lah. Macam ABC yang kita selalu buat dalam algebra itu. Jadi ini adalah dia lah. That's why cikgu selalu beritahu kamu, dalam matematik memang banyak dan luas. Jadi kamu kena luangkan masa untuk mengetahui, belajar. Kalau ada masalah, jangan malu untuk tanya. Okey? Jadi kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Soalan 17. Kira ruas permukaan sfera dengan jejari 14 cm. Luas permukaan sfera sama dengan 4 pi J kuasa 2. Rumus kamu kena ingat. 4 darab 2/7 darab jejari adalah 14 kuasa 2. Jadi sekarang kita selesaikan. 4 darab 22/7 darab dengan 14 kuasa 2. Jadi jawapannya adalah 2464 cm persegi. Jawapannya I. Jawapannya I. Okey? Jadi ingat ini rumus. Rumus. Mesti ingat rumus. 4 pi J kuasa 2 adalah luas permukaan sfera. Hari itu kita baru belajar tentang isi padu kan? Isi padu lain kan? 4/3 pi J kuasa 2, 3. Jadi ini adalah perkara yang kamu mesti ingat lah. Jadi kita sambung soalan 18. Sebuah bentuk segitiga dimensi mempunyai dua permukaan rata dan satu permukaan lengkung. Dua permukaan rata, satu permukaan lengkung. Okey. Kita tengok satu persatu lah. Untuk soalan A adalah silinder. Soalan B adalah piramid. Piramid. Soalan D adalah prisma. Prisma. Tak ada yang sesuai. Sebenarnya ini dia juga dia adalah prisma juga kan? Prisma. Lepas tu soalan C, jawapan C itu adalah sfera. Sfera. Okey. Jadi kita boleh nampak. Sfera satu permukaan lengkung saja. B, piramid semua adalah permukaan rata. B, prisma semua juga adalah permukaan rata. Tapi A,
ada dua permukaan rata tapi satu permukaan lengkung. Jadi jawapannya adalah A. Jadi untuk soalan 18 ni sebenarnya dia adalah uji kepada pengetahuan kamu semua, murid. Jadi sebenarnya tak susah. Seperti cikgu kata lah, kamu mesti tahu, ingat semua benda ini. Apa itu rata, apa itu melengkung. Sebenarnya dia tidak susah. Jadi kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Soalan 19. Sebuah poligon sekata mempunyai sudut pendalaman 150 darjah. Berapa bilangan sisi poligon sekata itu? Jadi macam mana? Sekarang ni kita tidak tahu dia ada berapa sisi. Kita tidak tahu dia ada berapa sisi. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu dia ada berapa sisi. Macam ni kan, kita tidak tahu. Tapi kita telah diberitahu bahawa sudut pendalamannya adalah 150 darjah. Jadi mengikut apa yang kita pernah belajar, kalau untuk soalan ini, kita akan buat macam mana? Kita akan panjangkan, salah satu sisi. Kita nak cari apa? Sudut penluaran dia. Macam mana cari sudut penluaran ini? Adalah 180 darjah tolak 150 darjah. Sama dengan 80 darjah. Sorry, bukan 80 darjah. Itu yang sudah bingung. 30 darjah, 30 darjah. Jadi sudut penluaran untuk poligon sekata ini adalah 30 darjah. Jadi macam mana kita nak cari dia? 30 darjah sama dengan 360 darjah bahagi dengan bilangan sisi. Jadi 30 N sama dengan 360 darjah. N sama dengan 360 darjah bahagi 30 darjah sama dengan 12. Jadi N sama dengan 12, dia adalah poligon yang ada 12 sisi. Dia ada poligon yang mempunyai 12 sisi. Jadi ini adalah menggunakan apa? Ini adalah menggunakan kaedah sudut penluaran. Ada kaedah lain tak? Ada. 150 darjah sama dengan N tolak 2 darab 180 darjah per N. Ini adalah rumus yang kamu juga pernah belajar dalam buku teks. Mula-mula 150 darjah N sama dengan 180 darjah darab ke dalam lah. 180 darjah N tolak 2 darab 180, 360 darjah. Jadi 360 darjah sama dengan 180 darjah N tolak 150 darjah N. Jadi 360 darjah sama dengan 30 darjah N. So, N sama dengan 360 darjah bahagi 30 darjah sama dengan 12. Jadi kita boleh nampak di sini cikgu gunakan dua kaedah. Ini adalah kaedah sudut penluaran. Ini adalah kaedah sudut pendalaman. Jadi adalah dua jenis kaedah. Dua jenis kaedah ini yang kamu memang ada diajar betul-betul adalah kaedah sudut penluaran. Kamu banyak buat latihan ini dalam buku kerja kelas. Jadi boleh tengok kembali dengan buku latihan buku kerja anda. Jadi kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ini. Kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ini. Q ialah set huruf vokal antara yang berikut yang mana adalah unsur set Q. Vokal A, E, I, O,
U. Di sini. Mana satu ada dalam Q ini? Jawapannya B. Jadi, anda mesti tahu apa itu vocal. Masih ingat vocal tak? Ini adalah yang kamu telah belajar dekat tatika. Okay, hari ini kita belajar tentang vocal. A, E, I, O, U. Ini adalah huruf yang kita gunakan untuk sebutan suara. Bahasa. Okay, jadi kita bincang sampai soalan 20 untuk hari ini. Jadi, kalau ada apa-apa masalah dalam soalan-soalan yang dibincang tadi tak jelas, tak faham lagi, sila jangan segan untuk tanya kembali dengan cikgu lagi. Cikgu juga galakkan kamu boleh berbincang antara kawan-kawan. Tak ada masalah, kamu boleh bincang. Okay? Jadi kita hari ini hanya sampai sini sahaja. Jadi untuk bahagian B dengan bahagian C, cikgu akan maklumkan kamu masa dalam Telegram dengan WhatsApp group nantilah. Okay? Jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran anda. Bye-bye. Okay, bye-bye.